Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi ruang bicara dalam slot istimewa edisi Bicara MCMC, yang mana menerusi edisi ini kita membincangkan segala macam hal berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Saya Wan Syahrina dan malam ini bersama-sama tetamu Encik Megat Ishak Makmunur Rashid, pengerusi Forum Pengguna Malaysia CFM. Apa khabar Encik Megat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Dan kita memang akan sentiasa berdepan dan bercakap tentang perkara-perkara ini kerana kita sudah pun sampai ke satu era di mana hampir ke semua aspek dalam kehidupan kita melalui proses digitalisasinya sendiri, yang mana yang boleh kita digitalkan sekarang ni semuanya kita digitalkan. Dan kalau dulu kita ada perniagaan secara fizikal, sekarang sudah terlalu banyak yang beralih ke online, contohnya untuk meneruskan apa yang mereka boleh lakukan untuk menepati kemahuan pengguna. Dan dunia sendiri pun melihat perkembangan komunikasi digital yang sangat-sangat progresif. Semua perkara yang datang dengan pelbagai kemudahan ini datang membawa bersama mereka juga perkara-perkara yang berupa risiko, kemudaratan dan sebagainya. Dan itu yang kita nak bawa malam ini, kemudaratan dalam talian, penjualan tidak sah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin pertama sekali kita refresh sedikit fungsi CFM, Forum Pengguna Malaysia ini sendiri, dan bagaimana ia bertindak dalam memastikan keutuhan hak pengguna, saya kira online, betul? Di Malaysia ataupun okey, baik Cik Megat terangkan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good evening. CFM Consumer Forum Malaysia adalah dibangunkan oleh MCMC atau SKMM lah. Di mana tujuan dia boleh katakan ada dua. Satu adalah memelihara dan menjaga hak pengguna dalam industri telekomunikasi. Jadi katalah you pengguna untuk Maxis ke Digicelcom, you mobile ke Tuntok ke apa, Red One ke apa, you rasa macam servis tak bagus, you boleh buat aduan. Dan CFM akan mengambil alih dan dia akan cuba selesaikan masalah itulah. The other part yang CFM buat adalah mengenai awareness. Awareness termasuk hak pengguna dan juga hak pengguna supaya tidak ditipu. Dan juga menjaga isu-isu yang termasuk juga aktiviti-aktiviti scam. Tapi itu lebih tercenderung kepada yang MCMC akan look into scam lah. Tapi the thing is about yang unik pasal CFM ni, dia ada dua bahagian dia punya ahli dia, ahli council members dia. Dia satu sebelah adalah the demand side. Okay. Dia terdiri dari persatuan pengguna. Pelbagai persatuan pengguna. Dan the other side pula adalah pemberi perkhidmatan. Jadi kalau apa-apa isu, gabungan pengguna dan persatuan pengguna dan pemberi perkhidmatan akan bergabung untuk mengatasi masalah. Okey. Kalau kita ingin fahami sebenarnya apa peringkat ataupun proses yang dilalui apabila satu-satu aduan itu diterima, bagaimana sebenarnya pengurusan aduan oleh pengguna seharusnya berlaku? Okey. Kalau you ada isu dengan you punya servis, you boleh terus buat aduan kepada CFM ataupun MCMC. Tetapi kalau ikutkan secara betulnya, you kena first buat aduan kepada pemberi perkhidmatan. Katalah you tak puas hati dengan Astro for example, dia punya servis tak ada ke apa ke, then you buat aduan kepada Astro, lepas tu dia akan cuba mengatasi masalah itu. Katalah dia punya penyelesaian tidak memuaskan hati, ataupun rasa you tak 100%, you nak itulah you dah cakap you want better service, quality tapi tak dapat, you boleh, and dia try to give you a solution tapi tak ada solution, you boleh naikkan the next level to CFM. Di situ CFM akan contact yang pemberi perkhidmatan tu, contohnya Astro kan, dan Astro ada jangka masa yang tertentu untuk memberi jawapan, at least acknowledge penerimaan aduan itulah. Okey, baik. Kalau kita pergi terus kepada apa yang kita nak bawa malam ini, penjualan tidak sah, yang juga merupakan salah satu perkara dalam intipati kemudaratan dalam talian ataupun online harm ini, yang saya kira antara isu pengguna yang major juga dan mungkin selalu didepani oleh CFM. Kalau mungkin boleh Cik Megat ceritakan dengan kita berkenaan dengan penjualan tidak sah ataupun penjualan barang haram dalam talian dan bagaimana CFM berdepan dengan perkara ini. Okey, sebenarnya CFM secara keseluruhan tidak akan mengambil kes-kes yang ada scam ataupun penjualan haram. Tetapi ahli-ahli CFM
persatuan pengguna yang akan memantau. Okey. Macam Persatuan Pengguna Siber Malaysia. Dia akan memantau penjualan haram, barang haram ataupun penjualan secara haram lah. Dia akan memantau. Tetapi, katalah kita dapat aduan, CFM mendapat aduan mengenai kes-kes begini, kita akan halakan maklumat itu ataupun aduan itu kepada Jabatan Media Baru di MCMC, di SKMM. Tetapi pada masa yang sama, kita akan meningkatkan awareness, pengetahuan oleh pengguna secara keseluruhan mengenai aktiviti yang haram lah. Barang-barang yang haram dan penipuan yang berlaku online semua tu. Okey. Secara tidak langsung CFM tidak menguruskannya, tapi adakah CFM memantau juga peningkatan kes-kes ini ataupun dinamiknya kes-kes ini sekarang ini, complicatednya kes sebegini? Kita ambil tahu, kita ada statistik mengenai semua ni, kita akan simpan maklumat itu dan kita akan basically the objective is to create awareness and to increase awareness lah, pengetahuan pengguna. Okey. Supaya tidak menjadi mangsa. Okey. Jadi biasanya apa jenis produk ataupun perkhidmatan yang kerap dijual secara haram dalam talian yang memberikan mudarat kepada pengguna dalam pemantauan CFM? Antara yang top sekali adalah macam ubat kuat. Okey. Okey, yang bahayanya ubat kuat. Kalau kita katalah kita beli harga dia macam okey, dia kata minum kuruskan badan. Lepas tu yang bahayanya kalau dia jual on a platform yang tak disah, ataupun antara one on one kan, dia mungkin dia ada Facebook punya group ke apa, dia jual ubat tu, dia kata ni akan menjadikan you kurus ke apa ke, tapi dia tak ada sijil pada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia tak ada sijil pada mana-mana jabatan farmasi. Itu bahayanya. Yang memudaratkan adalah pengguna, mungkin dia tak akan tipu, dia akan terima produk tu, tapi takut produk tu akan efek dia punya kidney ke, dia punya liver ke. Jadi itulah benda yang membahayakan lah. Yang selain daripada ubat-ubat, juga ada yang menjual macam stun gun, BB gun semua tu, pisau, ataupun weapons lah, handheld weapons. Itu membahayakan lah. Okey. Saya mungkin memerlukan sedikit pencerahan kerana Cik Megat sebut tadi platform yang tidak sah. Contohnya, apa jenis maksudnya platform penjualan atau platform perniagaan yang tidak sah? Berbezanya dengan yang sah. Adakah yang sah ni ada regulation tertentu dan sebagainya? Okey, biasanya yang tak sah adalah bukan diiktirafkan. Macam for example, kita tahulah, kita tengok yang macam sah adalah Lazada. Okey, ini yang sah. Okay. Shopee. Few others lah. Yang Blibli. So benda ni dia tertakluk kepada KPDN HAP. Ada agensi kerajaan yang jaga semua ni. Ada pemantauan. And also ada bahagian yang dia akan kena comply with lah, adherence to rules and regulation. Dia ada list yang benda-benda haram tak boleh dijual. And katalah you beli juga, kemungkinan they will get in trouble lah. Dia mungkin kena penalty ke apa ke. Itu yang sah lah. Yang tidak sah pula, mungkin dalam grup WhatsApp ke, mungkin dalam grup Facebook ke, yang dia ada minat yang sama. For example, minat seni pisau. Yang pisau dia buat dengan tangan ke apa ke, yang jadikan sebagai weapon. Macam sebagai contohlah, macam pisau butterfly knife. Philippines ni pisau dia dikenali sebagai balisong. Itu memang considered weapon. And memang tak boleh jual. Kalau you ada di depan poket di jalan, polis boleh tangkap you, boleh tahan you lah. Sebab benda tu memang haram lah. So those are the kind of things yang memang yang tak boleh dijual dan di atas platform yang tak sah. Okey, maksudnya platform-platform yang sah ni yang memang kita tahu ia diwujudkan untuk tujuan perniagaan dalam talian, mereka tertakluk kepada perundangan yang mana lebih kurang sama dengan perniagaan fizikal. Ya, betul. Kita tak boleh nak beli juga benda-benda haram ni di kedai luar, samalah dalam talian di tempat-tempat ini. Tapi kalau yang kita beli sendiri, yang kita pandai-pandai kita beli sendiri, PM harga semua ni di Facebook contohnya, dan lepas tu ada berlaku transaksi antara kita sendiri dengan menghantar duit ke akaun personal contohnya penjual, ini yang biasanya menyebabkan berlakunya pelanggaran kepada peraturan penjualan barang-barang tidak sah sebagainya ni. Okey. Kalau kita nak bandingkan, kecanggihan teknologi ni dah sangat up to date dan cepat sangat bergerak. Sejauh mana pula up to date-nya pengetahuan pengguna kita di Malaysia terhadap perkara-perkara seperti ini? I would say ramai yang tak tahulah. Especially yang menjadi mangsa adalah vulnerable few, mungkin orang yang tak pengetahuan dan juga warga emas.
So, mungkin dia tengok benda yang murah, dia tengok benda yang bagus, dia buat perjanjian, dia kata benda ni bagus untuk sakit pinggang ke, dan mungkin dia akan percaya. Dan dia kelang kabut dia akan beli. So, macam mana tu ya kat ujung yang tak faham. Yang faham juga, you kena ingat yang scammers yang nak jual benda ni, dia one step ahead tau. Dia akan tahu menggunakan platform ataupun alat-alat peranti ataupun apa-apa yang the latest untuk menipu, untuk mendapatkan duit secara haram. So dia memang terror lah, dia memang experts like this. Sebab dia 24 jam dia akan fikirkan macam mana nak overcome the problem, macam mana nak benefit from the latest technology. Kita sebagai pengguna, kita biasalah, kita bukan, that's not our objective kan, kita bukan nak curi duit orang, bukan nak tipu orang. So kita pakai je lah whatever latest technology ada, platform mana yang terbaru, kita pakai lah seperti it's normal lah. Okey, kalau kita nak bercakap tentang pengetahuan dan orang kata kesedaran pengguna, kadang-kadang kita tengok barang-barang yang logik. Yang logik dijual, maknanya bukanlah kita nak beli pisau yang pelik-pelik ataupun senjata haram dan sebagainya, tapi kita nak beli benda-benda asas macam handphone contohnya, laptop contohnya, yang dijual dengan harga yang lebih murah. Dan mungkin seperti kata Cik Megat, sasaran mereka ialah kepada minor, kepada mungkin yang muda-muda, masih lagi bersekolah di universiti dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu apa red flagsnya yang kita nak tahu penjualan ini mungkin tidak sah, mungkin bukan harga sebenar dia murah sangat ni, mungkin kita akan ditipu dalam perjalanan nak dapatkan barang tu. Betul. Antara red flag adalah dia akan minta you punya nama penuh. Okey, nama penuh, nombor IC, nombor bank account, alamat rumah. Oh, minta nombor bank account kita. Okey. So dia akan minta semua benda tu, and then dia akan dia akan janji benda ni adalah murah sebab kita orang banyak yang surplus products. Ni dia buat factory buat terlebih. So nak dengar pun nampak macam logik kan. So ramai yang jadi mangsa lah. Tapi yang paling sedih kan, yang jadi mangsa adalah yang B40. Yang macam laptop kan, nak beli laptop sebab satu IG account ni dia buat perjanjian, dia buat promise yang dia kata laptop ni RM800, RM500, padahal dia punya harga sebenarnya RM2,000 lebih. So yang budak-budak yang nak masuk college ke, nak masuk universiti ke, dia kumpul-kumpul duit, dia ingat murah lah, dia boleh bantu dia punya ibu bapa, tak perlu nak keluarkan duit banyak untuk beli. So dia akan beli. Tak tahu kena tipu. Lepas tu benda tu tak wujud pun. Dia akan terima duit tu, lepas tu dia kata kena tambah lagi duit nak dapatkan dia punya software ke apa ke. So and then after a while dia akan sedar lah dia kena tipu sebab dia tak akan pulangkan duit tu. Dan barang memang tak ada. Okey. Kalau kita lihat kepelbagaian penipuan dan produk yang ditawarkan ini, apa yang pengguna mungkin boleh minta untuk menjadi jaminan bahawa mereka ialah legit? Sebab kita tengok kadang-kadang yang nak ambil penginapan hotel online pun kena tipu ada juga. Yang contohnya Airbnb dan sebagainya contohnya. Dan belum lagi perkara-perkara yang mudah lah, yang kita rasa logik sebab sekarang banyak barang murah. Banyak barang kita boleh dapat dengan harga lebih murah daripada dulu. Jadi agak logik. Apa yang kita boleh maksudnya pengguna minta mereka sediakan supaya kalau mereka boleh sediakan maknanya betul. Jadi first kita tengok platform apa dia pakai. For example, Lazada, Shopee, TikTok tu so far has been okay lah sebab dia punya management of the process dia ketat lah, dia punya rules regulation. So katalah bukan you tak pernah dengar produk ni, company tak pernah dengar. So dia nak jual something kan. So what must you look out for? One of the things is kalau boleh you buat background search on the company. Nak katakan you Google kan, itu paling senang lah. Tapi you mungkin akan cari-cari forum. You tanya adakah nombor produk ni, nama company ni, adakah dia scam? Lepas tu ada forum lah, ada online forum yang akan cakap, oh ni scam, be careful. Ataupun you akan, kalau you nak take the extra step, boleh check lah SSM, company ni wujud ke tidak, and then produk dia wujud ke tidak. And then kalau boleh, katalah nak beli produk, bukan servis kan, you tanya boleh tak you buat cash on delivery. Okay. That's one level. Tapi the next level is, katalah dia datang juga rumah you, nak tu, lepas tu you kena minta tengok benda tu. Sebab dia bawa dalam kotak. So dia kata tak boleh, cannot. You bagi duit, I bagi kat you. Tu pun satu juga, one step further. So what you do is cakap, I will not give, saya takkan bagi duit selagi tak tunjuk apa dalam kotak tu.
Sebab kadang-kadang memang ada barang, tapi mungkin barang tu tak sama yang apa dijanjikan. Mungkin benda tu lain, lagi murah, doesn't work, you wouldn't know. So mungkin dia kata COD boleh, tapi you kena check masa dia sampai, dia hantar tu, you nak tengok benda tu. Kalau dia kata tak boleh buka, dan janganlah, I would recommend jangan keluar bagi duit ke dia. Pendek kata macam kita pergi kedai lah, kita nak beli barang, kita memang nak tengok betul-betul. Betul. Jadi sama juga prosesnya, supaya kita boleh betul-betul berhati-hati. Dan kalaulah berlaku juga, apa langkah pertama pengguna melaporkan ataupun sekurang-kurangnya macam kongsi maklumat seperti Cik Mugat sebutkan tadi untuk mencegah ia lebih banyak lagi berlaku? Sometimes benda ni online, sometimes dia punya yang penipu tu, yang buat penipuan bukan pada Malaysia. Jadi agensi kerajaan ke polis tak boleh ke sana lah, mungkin dia overseas. So what you can do is you canangkan satu dunia. You masuk Facebook, you screen cap, you letak this guy ni menipu saya. Dia kata dia nak jual skuter RM800, tapi memang tak ada, tak wujud. Nak jual saya handphone iPhone 15 RM300. Tak logik kan? You letak, you try to spread the word. Tapi kalau boleh, katalah company tu yang menipu tu adalah di Malaysia, dan dia boleh buat aduan kepada Consumer Forum, not CFM lah, kepada ada KPDN HCP. Ataupun kalau you tak puas hati, you boleh buat laporan polis lah terus. Okey. Kalau secara khususnya bercakap tentang kegiatan penipuan dalam talian, kalau mungkin boleh dikongsikan juga apa bentuk perundangan yang boleh melindungi kita pengguna, dan juga boleh mungkin juga inisiatif yang diambil oleh agensi-agensi yang terlibat untuk menangani aduan, dan supaya ia tidak lebih banyak selepas ini berlaku, dan untuk pencegahan juga. Okey, antaranya adalah Consumer Protection Act dalam kurungan Electronic Transactions Regulations. Satu contohlah yang kemukakan memang menjadi-jadi kan. Kadang-kadang nak beli barang online, lepas tu dia kata harga PM tepi. So tu dah salah tu tau. Tu yang paling kurang dia punya, kalau dia dapati bersalah, dia punya denda RM50,000. Ataupun masuk prison lah. Perlu present harga tu. Yes. That means pengguna boleh tengoklah, dia ada choice lah. Dia nak beli ke tidak, harga tu dia mampu ke tidak. PM tepi tu dah tak boleh lah. Mungkin dia bagi dekat orang ni harga lain, kat kita harga lain. Betul. Mungkin juga berlaku begitu. Okey. Ia biasanya melibatkan kes-kes scam dalam talian jugalah, ataupun menerusi panggilan telefon dan sebagainya. Dan kalau kita ingin tahu apa inisiatif yang ada, apa jabatan-jabatan kerajaan dan juga mungkin NGO yang berkaitan lakukan untuk bersama-sama pengguna dan melindungi hak pengguna. Okey, yang paling besar sekali lah, I would say tahun lepas 2022, di mana Bank Negara bergabung dengan SKMM, bergabung dengan PDRM. Okey, untuk membuka satu National Scam Response Center, NSRC, di mana ada talian 997. Katalah you beli barang, and then you kena tipu lah, duit you dah keluar pada akaun you RM500, you pegang bank A, duit you akan travel kepada bank B. So kalau you sempat buat call ke 997, dia orang akan freeze kan. So duit itu tak akan lepas pada bank account ni, tak akan masuk ke bank account satu lagi, penerima duit itulah. So that one melibatkan bank-bank yang lain, yang PDRM polis dan juga telcos. Jadi kan polis akan beri notifikasi kepada telco nombor talian ni yang terlibat dalam scam ni. Sila ambil maklumat mengenai pengguna atau pemilik nombor ni. Jadi telco akan dapatlah nama, alamat dia semua, dan dia akan either suspend ataupun terminate those lines lah. Tapi akan membantu polis buat penyiasatan. Dan bank pula dia akan check lah. Kadang-kadang yang bank account holders adalah mules account lah. That means yang penerima duit tu you boleh tangkap dia, tapi dia tak tahu apa lah, dia tak terlibat dalam the whole organisation yang scam tu tau. Dia cuma macam mules yang bawa dadah kan. Sama juga, tapi dia orang account holders lah. Dipergunakan sahaja untuk akaun bank mereka. Untuk menerima duit tu lah. Okey. Tapi perkara yang paling mudah sekali ialah pencegahan yang boleh dilakukan oleh pengguna sendiri. Maknanya apa jua keputusan yang kita buat tu sebenarnya yang menentukan sama ada kita nak kena tipu ke ataupun agensi-agensi lain nak kena semua bersusah payah membantu kita pada masa kemudiannya, begitu. Okay, one of the ways kan kita kena firstly jangan tergopoh-gopoh. Okay. Kadang-kadang scammer ni dia paling suka dia buat, dia suka buat kita panik tau.
For example, ini tak ada kena-mengena dengan pengenaan. Mungkin you dapat call pada dia kata saya dari Jabatan LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, ada kata tuan tertunggak RM80,000. Kita orang akan freeze-kan all your bank account, you tak boleh keluarkan duit. Kecuali jika kalau tuan dalam masa 1 jam ambil duit, pindah kepada akaun ini. Tuan boleh ambil duit pada akaun tu. Lepas tu dia kata tuan ada 1 jam aja nak buat semua ni. So you panic, terkopoh-kopoh, you akan buat lah, you tak banyak soal, lepas tu you punya fikiran jadi macam messed up lah. Ini yang kena pukau tu, yang dia panggil kena pukau tu. Tu dia tak jumpa, so dia call je. Okay. And then kan dia ada dia macam bertingkat tau. Katalah dia saya pernah dapat call ni, dia kata saya ada package tunggu tapi sangkut. Lepas tu barang ni polis nak menyiasat. So kan yang hantar yang consignment tu, yang delivery tu, dia connect saya kepada polis. Lepas tu polis dia kata, ya tuan ada barang ni, tuan punya sila ambil tapi kita orang tengah menyiasat. Boleh datang ke pejabat di Seremban dalam masa setengah jam. So first time saya dengar tu beberapa tahun lepas, saya telefon saya kawan lawyer, dia kata jangan. Itu adalah penipuan lah. So dia buat you macam off balance lah. Kita pernah membincangkan sebenarnya perkara ini yang dipanggil cognitive hijacking. Ya, dalam slot yang sama bicara MCMC. Kerana itu saya katakan banyak manfaat sebenarnya kita boleh dapat. Tambah-tambah kalau kita pengguna platform online yang tegar, maka kita perlu tahu lebih banyak lagi. Mungkin pesanan, harapan Cik Megat untuk melihat literasi digital yang lebih baik dalam kalangan masyarakat kita. Firstly, kita right now, whether we like it or not, kita dalam community or society yang suka membeli benda. Kita gemar sangat membeli benda. Benda yang cantik, benda yang baru. So, first advice is sabar. You want anything, sabar. You boleh beli, ya mampu, tapi kurangkan niat nak beli je all the time. Secondly, kan, once you control that, then when you see an offer which is good, terlampau bagus sangat, if the offer is too good to be true, chances are it is too good to be true. That means dia memang takkan wujud benda semurah itu. Mustahil. So then after that, you tengok, you communicate with that person yang penjual tu, tanya background dia. Importantly, tanya boleh tak cash on delivery. Kalau nak, katalah private sale kan, boleh cash on delivery, ataupun boleh tak saya berjumpa di open space nak jual barang. Kadang-kadang because macam mudah.my kan dah lama bertahun kan, one of the biggest online marketplace kan. That one okay sebab dia orang jumpa tadi face to face. And macam dulu eBay kan, you susah nak tipu sebab dia ada rating. Katalah you tipu one customer, you punya rating akan drop, so you tak boleh jual lagi. So that one ada standard. Tapi for us as humans yang suka beli barang, suka benda yang baru, kita kena tone it down lebih lah, relax sikit. Jangan jadi, don't be too excited lah. Dan risiko lebih tinggi di platform yang bukannya khusus untuk perniagaan. Betul. Macam Instagram, Facebook dan sebagainya ini. Tapi Facebook pun dia tak ada structure sebab dia connect two people tau, penjual pembeli. Dia tak pakai sistem dia nak payment through Facebook apa, dia direct one on one. That means dia akan hantar duit kepada yang penjual, penjual akan hantar barang lah. Macam guna telefon lah juga sebenarnya begitu. Jadi itu risikonya lebih tinggi kerana mereka itu tidak tertakluk kepada apa-apa peraturan dan sebagainya untuk perniagaan. Okey. Baik. Terima kasih kita ucapkan Cik Megat kerana bersama-sama kami malam ini. Cik Megat Ishak Makmunur Rashid, Pengerusi Forum Pengguna Malaysia CFM, bercakap tentang kemudaratan dalam talian penjualan tidak sah menerusi slot bicara MCMC. Dan saudara penonton, dalam kita membincangkan isu kita malam ini, jangan kita lupa juga kepada kesengsaraan rakyat Palestin mendepani peperangan dan sama-sama kita zahirkan dalam apa jua cara untuk memberikan sokongan kita supaya malapetaka kemanusiaan dapat dihentikan. Dengan itu, Ruang Bicara malam ini menutup pertemuan. Kita berjumpa pada lain masa. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Wan Syarina, ini Bernama TV. Jumpa lagi.